Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Majlis yang ke-6, pembacaan kitab Al-Muntaqa karangan Imam Al-Hafiz Ibnu Jarud rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi. Qal karahiyatut taslimi ala man yabul. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Abdullah bin Raja qala haddatsana Sa'idun yakni ibn Salamah qala haddatsani Abu Bakr huwa ibn Umar ibn Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhriqul ma' fasallama alaihi ar-rajul faradda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala idza ra'aitani hakadha fala tusallim alayya fa innaka in taf'al la aruddu alayka as-salam. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Qabisatu wa Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an al-Dhahhak ibn Utsman an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Ini adalah perbincangan kita berkenaan dengan kitab Muntaqa Ibnu Jarud, dan kita akan coba menambah lagi perbincangan berkenaan dengan beberapa hadis yang telah kita bincang sebelum ini. Dan hadis yang tadi saya sebutkan ini, bab karahiyatut taslim ala man yabul, sebenarnya sudah kita baca dalam perjumpaan yang lepas. Cuma ada beberapa perkara yang Anda coba untuk takkidkan lagi perkara perbincangan berkenaan dengan hadis ini. Hadis ini karahiyatut taslim ala man yabul, larangan atau makruh. Makruh di sini bukan bermakna makruh secara lughah menurut secara istilah menurut al-fiqh. Kalau ahlul fiqh akan sebut karahiyah maknanya makruh. Makruh maknanya dibuat tidak digalakkan. Makruh secara istilah fiqh adalah kalau dibuat tak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, itu kan. Tapi Ibnu Jarud menggunakan istilah ahlul fiqh ya terdahulu, salaf, yang menunjukkan bahwa karahiyah bermakna secara mutlak larangan. Larangan maknanya perbincangan berkenaan dengan sama ada taslim, mengucapkan salam ke atas orang yang tengah buang air besar, hukumnya adalah secara umum dilarang. Nah, dalam bab ini ada dua hadis yang dua-duanya kalau kita perhatikan berasal daripada madar isnad yang sama. Yang pertama diriwayatkan dari hadis yang pertama, yaitu riwayat Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abdullah bin Raja qala hadatsana Sa'id ibn Salamah qala hadatsani Abu Bakar wa huwa ibnu Umar ibnu Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Khattab an Nafi'. Ini riwayat maknanya dari Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Abu Bakar bin Umar lah ringkasnya, Abu Bakar bin Umar, meriwayatkan daripada Nafi', betul tak? Hadis yang kedua juga daripada Nafi'. Tapi yang meriwayatkan daripada Nafi' adalah Dhahhak ibn Utsman. Ya, nampak tak perbezaan dia kan? Yang pertama, dua-dua madar dia kembali kepada Nafi'. Tapi yang pertama diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Umar an Nafi'. Yang kedua diriwayatkan oleh Dhahhak ibn Utsman an Nafi'. Kembali kepada madar isnad yang sama, akan tapi berbincang juga tentang perkara yang sama, kisah yang sama, tapi ada pertentangan, ada pertembungan riwayat antara dua riwayat nih. Riwayat yang pertama coba kita perhatikan, An-Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhriqul ma'. Seorang laki-laki marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu melintas apabila Rasulullah SAW tengah yuhriqul ma', tengah buang air, tengah kencing. Fasallama alaihi rajul, orang tu kemudian ucap salam kepada baginda Nabi. Faradda alaihi salam. Ini kena kasih garis bawah.
Radda alaihi salam maknanya adalah orang Nabi membalas, menjawab salam tersebut. Semakal, akan tapi kemudian Nabi berkata, "Idza ra'aitani hakadza fala tusallim alayya." Kalau next time awak nampak saya tengah berada dalam keadaan seperti ini, jangan ucap salam. Fa innaka in taf'al fala aruddu alaika salam. Sebab kalau engkau buat, aku tak akan jawab salam kau. Simpulannya apa hadis ni? Kesimpulannya adalah Nabi jawab ke tak jawab? Nabi jawab, betul tak? Nabi jawab, tapi ada warning lepas tu. Iaitu next time jangan buat lagi. Kalau engkau akan buat juga, nanti saya tak akan jawab engkau. Hadis yang kedua, riwayat juga daripada Nafi' tapi versi daripada Dhahak Ibn Osman. An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Seorang laki-laki berjalan melintas ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tengah kencing. Fasallama alaihi falam yarudda alaih. Dia ucap salam tapi Nabi tak jawab salam. Beza ke tak beza? Nampak sangat jelas berbeza. Riwayat yang sama daripada Nafi' an Ibn Umar, madar isnad yang sama, akan tapi mengandungi lafaz yang berbeza, respon Nabi yang berbeza. Satu, dia katakan Nabi jawab salam tersebut, tapi yang kedua mengatakan Nabi tak jawab salam tersebut. Apa yang kita boleh faham daripada perkara ini? Jadi yang kita boleh faham dari perkara ini adalah Ibnu Jarud sangat teliti dalam perkara ini. Dia susunan yang kita sebut sebagai susunan ta'lil atau susunan menunjukkan ada illah dalam sebuah hadis. Dan selalu kita kata tesis kita selama ni yang kita selalu sebutkan, apabila dia bincang berkenaan dengan ta'lil, maka yang kedua itulah yang betul, yang mu'tamad istilahnya, dan yang pertama itulah yang silap. Atau kita boleh katakan yang pertama munkar, yang kedua mahfuz. Selalu kita buat kaedah macam tu. Ini adalah kaedah dia tak sebut, ya, Ibnu Jarud tak sebut, tapi kita mengikut pengamatan kita, itu adalah menjadi satu manhaj daripada Ibnu Jarud yang dibina di atas pengamatan kita yang berulang-ulang. Kita nampak macam ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ini sesuatu yang dia sengaja buat, iaitu kalau nak bincang bayan ta'lil, menjelaskan adanya ilah dalam satu hadis, dia akan sebutkan yang silap pertama di yang mu'tamad yang kedua, yang mahfuz yang kedua. Anda dah berkali-kali sebutkan bahawa cara ini bukan khas Ibnu Jarud saja, tapi juga dibuat oleh ramai ahlul hadis yang lain, antaranya adalah Nasa'i dalam kitab Sunan Kubra, dan juga ramai ahli hadis yang lain. Kita kena buat kajian tentang siapa saja yang buat dalam perkara ini. Dan kenapa kena ulang semula perbahasan perkara ini? Anda nak tunjukkan perkara tu. Anda nak sebutkan untuk tanamkan idea tu di kalangan para pengkaji muda ni. Awak semua yang muda-muda. Kalau anda dah tua dah. Bahawa apa yang anda nak katakan bahawa tartib alul hadis mutaqaddimin jangan diambil lalu saja. Jangan diambil ringan. Tapi ada makna tersirat di dalam susunan hadis-hadis tersebut. Ada makna tersirat dan ada maksud kenapa dia letakkan hadis itu di awal dan dia letakkan hadis yang kemudian di peringkat berikutnya. Nah, okey, tuan-tuan, sokongan, bukti untuk mengatakan bahawa yang kedua itulah yang mu'tamad, yang betul, yang pertama itu silap. Bukan setakat kesimpulan saja. Kita boleh amati dalam beberapa perkara. Pertama, kalau kita nak timbang, maknanya kita boleh nampak di sini bahawa ada pertentangan riwayat antara dua orang, iaitu Abu Bakar Ibn Umar dengan Osman Ibn Dhahak. Dua-dua murid daripada Nafi' Maula Ibn Umar. Sekejap.
Nah, dua-dua adalah murid Nafi' bin Umar. Kenapa kita boleh katakan bahwa riwayat Abu Bakar yang silap, bukan riwayat Utsman bin Dhahhak yang silap? Pertama adalah kita boleh nampak bahwa kalau kita buat takhrij sedikit aja, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang hanya menyebutkan hadis-hadis sahih saja menurut syarat dia kan dalam kitab sahih. Ibnu Khuzaimah hanya menyebutkan riwayat Dhahhak bin Utsman saja. Tapi dia tak menyebutkan hadis Abu Bakar bin Umar. Ini menunjukkan apa? Yang dia sahihkan hanya satu. Yang satu tak disahihkan. Betul tak? Yang kedua, ada lagi ucapan Abdul Haq Al-Ishbili yang mengatakan hadis Al-Dhahhak ibn Utsman as-sah. Fa inna Dhahhaka awsaqu min Abi Bakar hadza. Riwayat Dhahhak ibn Utsman lebih sahih. Sebab Dhahhak ibn Utsman lebih siqah berbanding Abu Bakar bin Umar. Jelasnya apa tuan-tuan? Al-Ishbili, Abdul Haq Al-Ishbili nampak bahawa hadis ini bertentangan. Yang satu Nabi jawab, yang satu Nabi tak jawab. Lalu kalau pertentangan macam ni, kena ditarjih lah. Tarjih mengikut siapa yang paling kuat. Dan beliau mengatakan bahawa Dhahhak ibn Utsman lebih kuat justru sebab berbanding riwayat dari Abu Bakar. Maknanya, nampak tak bahawa kaedah kita yang mengatakan yang kedua tu selalu yang mu'tamad, disokong tak ada ucapan-ucapan tu. Nah, walaupun ada satu mulahazah kenaan dengan Abdul Haq Al-Ishbili. Beliau mengatakan wala'alla dzalika kana fi mautinain. Mungkin beliau katakan kemungkinan boleh kita katakan bahawa ini berlaku di dua peristiwa yang berbeza. Mungkin kita katakan macam ini. Mungkin ada satu ketika Nabi tengah buang air lalu orang salam, Nabi jawab. Ketika yang lain, Nabi tengah buang air, orang salam, Nabi tak jawab. Nah, ini mungkin berlaku dalam dua peristiwa yang berbeza. Boleh ke tak boleh? Boleh secara logik. Maksudnya secara andaian, logik, asumsi yang yang sering dibuat oleh fuqaha macam tu. Dia akan saya katakan mungkin apa masalahnya? Mungkin Nabi berlaku semalam buat macam ni, semalam lagi buat macam ni. Nah, tapi kenapa? Adakah asumsi itu diterima oleh ahlul hadis? Logik al-hadis tak terima. Kenapa? Madar isnadnya sama. Nafi' Ibn Umar. Kalaulah hadis yang pertama daripada Ibn Umar, hadis yang kedua daripada Abu Hurairah, boleh kita cakaplah mungkin berlaku dua perkara yang berbeza pada tempat dan masa yang berbeza. So dua-dua pun Nabi pernah buat. Pertama Nabi pernah jawab, dan Nabi jawab salam, yang kedua tak jawab salam. Tapi ini madar isnad sama. Nafi' Ibn Umar. Justru secara zahir ini hanya berlaku satu kali peristiwa sahaja, disaksikan oleh Ibn Umar, ya tak, disampaikan oleh Nafi', tapi apabila murid-murid Nafi' meriwayatkan hadis ini, satu tersilap, satu kata jawab, satu kata tak jawab. Itu logik al-hadis. Itu kalau kembali kepada madar isnad yang sama, kita tak boleh andaikan berlaku dua peristiwa yang berbeza. Nah, kita tahu dari mana? Okey, Ustaz kata, you kata bahawa logik al-hadis macam tu. Tak boleh andaikan dua atau asumsikan dua isu atau peristiwa yang berbeza. Itu juga asumsi juga. You buat asumsi juga. Wah, you kata al-hadis macam tu. Apa bukti dia? Bukti kalau ada yang cakap memanglah asumsi lah. Tapi kalau yang cakap oleh Ibn Hajar, mungkin itu tak asumsi. Ibn Hajar sering kali ucap perkara tu dalam Fathul Bari. Apabila dia bincang tentang kes-kes pertentangan riwayat dengan madar yang isnad yang sama, lalu dia akan katakan, nah ini hanya satu waqi'ah saja, satu peristiwa saja. Tak boleh hamluhu ala ta'addudil waqa'i'. Tak boleh kita tafsirkan seolah-olah berlaku dua peristiwa yang berbeza dalam masa dan tempat yang berbeza. Nah, beliau kata macam tu untuk membantah ucapan orang yang suka buat asumsi macam tu. Siapa dia? Yang paling sering dihentam oleh Ibn Hajar adalah Al-Kirmani. Kirmani antara orang yang mensyarahkan Sahih Bukhari sebelum Ibn Hajar. Dan dia bermazhab Hanafi. Logik dia logik fuqaha apabila dia mentafsirkan hadis. Justru dia suka sangat buat mungkin tengah berlaku dua peristiwa yang berbeza,
Ibnu Hajar selalu kata al-ihtimalat al-aqliyah la majala laha fi hadzal fan, dia cakap. Asumsi-asumsi logik macam tu, dia cakap tak diterima dalam perbincangan ilmu hadis ni. Dia berkali-kali cakap macam tu. Al-ihtimalat aqliyah tak diterima dalam perbincangan ilmu hadis. Nah, itu yang kita boleh ambil tanda-tanda bahwa riwayat yang kedua itulah yang mu'tamad atau mahfuz, riwayat yang pertama khata', waham. Dan dari sini kita kemudian keluarkan asumsi, atau kita tak boleh sebut asumsi, tapi hipotesis yang to be proof, betul ke tak betul. Tapi sekarang kita punya hipotesis bahwa kalau Ibnu Jarud bincang berkenaan dengan ta'lil hadis, nak mengilahkan sebuah hadis, maka yang pertama tu didahulukan yang silap, yang kedua tu yang didahulukan yang betul. Betul tak? Nah, perkara ni kalau kita anda tengok takhrij Syekh Abu Ishaq, perkara ni tak nampak. Syekh Abu Ishaq melihat berkenaan dengan hadis yang pertama, hadis dari Abu Bakar bin Umar, beliau mengatakan isnaduhu hasan. Padahal kita cakap tadi khata', betul tak? Silap. Tapi kemungkinan beliau bincang tentang sanad je. Sanadnya hasan, betul lah. Semua perawi dia tak ada yang dhaif. Tak ada yang dhaif. So, secara zahir, hadis itu adalah, sanad itu adalah hasan. Tapi kalau kita nampak perbincangan ilal tadi, maka kita akan nampak bahwa zahir sanad tu memang perawi-perawi dia siqah bersambung, tapi berlaku mukhalafah, dan mukhalafah tersebut menunjukkan berlaku kesilapan dalam riwayat tu. Bolehkah perawi siqah silap? Memang pun perawi siqah silap, itulah konsep maklul, betul tak? Kita bincang tentang apa itu hadis maklul. Yang kita rasa okey, semuanya tak okey. Betul. Apa yang kita sebut maklul? Maklul adalah kecacatan yang terdapat dalam perawi siqah. Itulah hadis maklul. Nah, hanya untuk kuatkan semula perbincangan kita pada sebelum ni. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Qal istihbabul witri fil istinja. Tapi kesimpulannya tetaplah betul lah tuan-tuan. Sebelum kita masuk, kesimpulannya betul. Tajuk karahiyatut taslim. Larangan atau untuk mengucap salam ke atas orang yang kencing. Kenapa? Sebab lebih tak jawab, betul tak? Assalamualaikum. Ya. Pakai nanti saya. Hadis berikutnya. Istihbabul witri fil istinja. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya wa Abu Ja'far ad-Darimi qala haddatsana Rauh ibn Ubadah qala haddatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansir wa man istajmara falyutir. Hadis ni sahih, riwayat daripada Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kalau kita tengok para perawinya pun perawi-perawi yang berada dalam tingkatan bobot dan adalah yang sangat tinggi sekali. Diriwayatkan daripada Malik, Abi Zinad, Al-A'raj, dan Abu Hurairah. Ini adalah satu rantaian sanad yang sangat masyhur dan terkenal sangat sahih, terutama apabila syaratnya adalah kalau yang meriwayatkan daripada Malik adalah perawi yang thiqah. Dan di sini diriwayatkan oleh Rauh ibn Ubadah, seorang ulama yang sangat alim, dan kata Ibnu Hajar lahu tasanif, dia punya banyak buku karangan dalam hadis dan sangat terkenal. Nah, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Kalau salah seorang kamu berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidung. Tsumma liyastansir. Kemudian hembus dia. Nanti kita akan bincang berkenaan dengan kaifiat wudu. Sekarang ini babnya adalah istihbabul witr fil istinja. Galakan untuk witir
mengganjilkan dalam istinja. Summa liyastansir wa man istajmara falyutir. Siapa yang istijmar, hendaklah dia ganjil. Istijmar apa makna dia? Dulu para ulama tak tahu apa makna dia. Ramai yang tak tahu makna istijmar ni. Sebab mungkin ada kemungkinan bermakna jamrah. Jamrah adalah lantar jamrah, betul tak? Istijmar artinya batu yang digunakan untuk melontar. Nah, apabila Sufyan ibn Uyainah ditanya, meriwayatkan hadis ini, kemudian ditanya, apa makna istajmara falyutir? Beliau diam. Dia tak jawab. Lalu ada seorang muridnya mengatakan, nak tak, kalau saya bagi tahu, apa ucapan Imam Malik berkenaan dengan hadis ini? Istijmar itu apa? Kata Sufyan, okey, apa ucapan Imam Malik? Malik mengatakan, istijmar, istitabah bil ahjar. Istijmar maknanya beristinja dengan batu. Sufyan kemudian sangat happy dan dia setuju dengan pandangan Imam Malik ni. Maknanya tak semua perawi tahu kandungan hadis, walaupun Sufyan adalah Sufyan Ibn Uyainah yang dia sangat hebat dalam hadis dan juga dalam fatwa, dalam fiqh. Tapi ada lagi orang yang lebih hebat ya dalam perbincangan berkenaan dengan hadis ni. Antara lain Imam Malik. Nah, istajmara falyutir, siapa yang beristinja falyutir. Yutir pun kadang orang salah faham. Orang ingat berwitir. Siapa yang istajmara, yaitu beristinja dengan batu, hendaklah dia salat witir lepas. Itu pun salah faham juga. Nah, justru dijelaskan bahwa istijmar maknanya adalah beristinja dengan batu, yutir maknanya adalah gunakan dia secara witir, yaitu ganjil. Bermakna kalau istijmar, istinja dengan batu paling kurang adalah 3 kali, nanti akan dijelaskan. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa tak boleh kurang daripada 3 kali. Bagaimana dulu kita bincang berkenaan dengan hadis Salman, ingat tak? Hadis Salman menunjukkan jangan beristinja dengan kurang daripada 3 batu. Aw yastanji ahaduna bi aqal min salasati ahjar. Itu riwayat daripada Salman. Menjelaskan bahwa kalau nak istinja mesti tak boleh guna kurang daripada 3 batu. 3 batu ke atas. 3 batu ke atas maknanya hadis ini menambahkan mesti witir, ganjil. 3, 5, 7, 9 dan sebagainya. Nah, ini penggunaan ada khilaf di kalangan para ulama sama ada cukup 1 batu ke atau tak. Syafi'i sekali lagi katakan tak, mesti 3 batu paling kurang. Dan witir tu, 3 batu tu mesti wajib. Tapi selepas 3 batu sunat witir. Sunat ganjil. Maknanya kalau kita sekarang tak pakai batu tapi pakai tisu kan. Maknanya kena istinja dengan 3 usapan tisu. Tak boleh kurang daripada 3 usapan tisu. Sama ada buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi kena ambil tisu paper tu, usap, buang. Ambil lagi, usap, buang. Ambil lagi, usap, buang itu 3 kali. Lepas 3 kali, kalau rasa macam kurang lagi, boleh tambah. Tapi disunatkan, tak kurang, disunatkan dalam keadaan ganjil. Ini pandangan ulama mazhab Syafi'i. Dan ganjil dia bukanlah satu perkara yang wajib, tapi yang 3 tu yang wajib. Okay, hadis yang berikutnya. Al-istinja bil ma'. Tadi kita guna batu, sekarang kita guna air. Soalan, kenapa mesti ada bab al-istinja bil ma'? Beristinja dengan air. Seolah-olah istinja dengan air ni adalah sesuatu yang tak common. Kebanyakan hadis dari tadi kita bincang semua istinja dengan batu. Sekarang bahkan ada satu bab sendiri istinja dengan air. Adakah istinja dengan air sesuatu yang tak biasa? Ataukah sesuatu yang biasa? Sebenarnya di kalangan Arab zaman dahulu, istinja biasa dengan batu. Itu sesuatu yang common untuk orang Arab. Dan dalam keadaan-keadaan khas sahaja, mereka istinja dengan air.
Dan terutama ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, istinja dia memang dengan air. Dan jarang dengan batu. Tapi laki-laki, maka dia beristinja dengan batu lebih banyak daripada berbanding dengan air. Nah, justru Anda pernah nampak adalah satu orang macam masuk ke toilet modern sekarang ni dan dia cari air tak nampak. Dia cakap, tengok ni kok toilet orang kafir, tak ada air sama sekali. Sebenarnya dalam perbahasan fiqh adalah lebih popular penggunaan batu berbanding penggunaan air. Dan ini disebutkan oleh Sa'id al-Musayyab, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Tamhid dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan mereka adalah dengan batu. Bahkan ada setengah ulama kata beristinja dengan air makruh. Kenapa? Sebab air kan makanan, minuman. Sebagaimana kita dilarang beristinja dengan roti, beristinja dengan benda-benda yang boleh dimakan, ya kan? Begitu juga air pun dilarang beristinja dengan air. Maknanya ada satu pandangan macam itu di kalangan salaf yang tidak suka kita menggunakan air untuk beristinja, kecuali kalau ada darurat lah. Nah, justru bab al-istinja bil ma' menunjukkan fiqh Ibnu Jarud yang berpandangan bahwa menggunakan air untuk istinja tidak makruh. Berbeza dengan pandangan ramai ulama salaf sebelum di kalangan tabi'in yang memakruhkan istinja dengan air. Jelas teman-teman? Kenapa kita kena bawa macam tu? Sebab tengoklah, kalau kita, negeri kita memang biasa istinja dengan air, jadi tak ada isu sangat al-istinja bil ma'. Istinja dengan air apa? Tak ada masalah dalam perkara ni. Tapi apabila dibawa ke negeri lain, bahkan dalam konteks Ibnu Jarud di zaman dahulu lagi, maka bab ni adalah bab yang menunjukkan satu perkara yang sangat penting dan mengisyaratkan kepada khilaf di setengah ulama terdahulu berkenaan dengan perkara ini. Kalau beliau mengatakan, qala akhbarana Abbas ibn Walid al-Bairuti anna ibn Shu'aib akhbarahu qala akhbarani Utbah ibn Abi Hakim al-Hamdani an Talha ibn Nafi' annahu haddathahu qala haddathani Abu Ayyub wa Jabir ibn Abdullah wa Anas ibn Malik al-Ansariyun radhiyallahu anhum anna hadhihi al-ayah lamma nazalat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral ansar innallaha qad athna 'alaikum khairan fit tuhur fama tahurukum hadha qalu ya Rasulullah natawadda'u lis-salah wa nagtasilu minal janabah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahal ma'a dhalika ghairu qalu la ghaira anna ahadana idza kharaja minal gha'iti ahabba an yastanjiya bil ma' qal fa huwa dhalika fa alaikumu. Hadis yang kedua, qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhabu li hajatihi fa'attabi'uhu ana wa ghulamun minna bil idawah fa idza qadha hajatahu nawaltuhu al idawah fayastanji. Hadis yang pertama daripada Abbas al-Buri radhiyallahu anhu. Daripada Abbas al-Walid al-Bairuti anna Ibn Shu'aib akhbarahu qala akhbarani Utbah ibn Abi Hakim al-Hamdani. Utbah ibn Abi Hakim al-Hamdani, dia ada perbincangan di kalangan para ulama. Beliau dilemahkan oleh Daruqutni dan lain sebagainya. Imam Daruqutni mengatakan laisa biqawi. Nah, lalu beliau meriwayatkan daripada Talha ibn Nafi' Siqah qala haddatsani Abu Ayyub wa Jabir bin Abdullah wa Anas ibn Malik al-Ansariyun. Jadi dari tiga sahabat Nabi, Abu Ayyub, Jabir dan Anas ibn Malik radhiyallahu anhum, bahwa ayat ini yaitu fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Rasulullah kemudian apabila turun ayat ini, Rasulullah memanggil kalangan Ansar, ya ma'syaral Ansar. Yang masyhur sebenarnya tuan-tuan di
yang kalau sering dengar dulu anak waktu masih kecil lagi, waktu belajar fiqh. Sebenarnya ayat ini turun di kalangan ahli Kuba. Betul tak? Orang selalu bincang ahli Kuba. Jadi ahli Kuba yang dipuji dengan ayat ini. Tapi hadis ini menunjukkan Ansar, ya ma'syarul Ansar. Kata Nabi SAW, ya ma'syarul Ansar, innallaha qad asna alaikum khairan fil tuhur, fama tahurukum. Wahai kalangan Ansar, Allah telah memuji kamu berkenaan dengan tuhur nih, bersuci nih. Bagaimana cara kamu bersuci? Sebab Allah mengatakan, wallahu yuhibbul mutahhirin, rijalun yuhibbuna ayat yatatahharu. Ada kalangan di kalangan Ansar nih, kalangan laki-laki yang suka sangat kebersihan, dan Allah suka kalangan yang menjaga kebersihan. Justru ini fokus kepada kebersihan tuh. Jadi kata Nabi SAW, wahai kalangan Ansar, Allah memuji kamu semua suka menjaga kebersihan. Sebenarnya bagaimana kamu menjaga kebersihan tuh? Mereka menjawab, qalu ya Rasulullah natawadda'u lis-shalah wa naghtasilu minal janabah. Mereka katakan, biasa Rasulullah, kami biasa berwudu untuk salat dan mandi junub kalau tengah berhadas. Kata Nabi, mesti ada yang lain. Fahal ma'adzalika ghairu? Mesti ada yang lain. Sebab kalau yang berwudu dan mandi junub semua orang pun buat kan. Mesti ada sesuatu yang membuat kalangan Ansar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yaitu sebagai kalangan yang suka bersuci. Nah, kata mereka, la ghaira anna ahadana idza kharaja minal ghaid ahabba an yastanjiya bil ma'. Tak ada Rasulullah, tapi kami ini semua kalau keluar buang air besar, dia suka beristinja dengan air. So, apa perbezaan yang paling menonjol kalangan Ansar yang tidak dimiliki oleh orang Arab yang lain? Istinja dengan air. Tadi kita cakap tuh kan, bahwa banyak orang Arab semua sebenarnya tapi suka beristinja dengan batu berbanding dengan air. Dan beristinja dengan air ini sesuatu yang kurang biasa untuk di kalangan orang Arab. Bahkan sampai ada kesimpulan tadi, setengah ulama memakruhkan istinja dengan air. Ini menunjukkan bahwa istinja dengan air tak makruh, dan dia bukan sesuatu yang mesti dimakruhkan. Bahkan sebaliknya, dia adalah sesuatu yang sangat digalakkan. Sangat digalakkan. Alhamdulillah kita banyak air dan kita boleh guna perkara itu. Nah, ahabba an yastanja bil ma'. Qala fa huwa dzalik fa alaikumu. Kata Nabi, itulah dia perkara itu. Itu yang membuat engkau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalangan yang suka bersuci, menjaga kebersihan dan ingin memastikan kebersihan. Jadi kalau macam sana dekat yang masyarakat Ansar dekat Madinah tu memang ada orang Madinah tu dengan air lah. Berbeza dengan tempat lain. Berbeza dengan tempat lain, dengan kebanyakan tempat yang lain. Dalam hadis yang lain katakan kalangan Ansar ambil tradisi ini daripada kalangan Yahudi. Jadi setengah Yahudi buat macam tu, mereka katakan, oke, kita nak follow perkara itu juga. Dan perkara ini kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ambil perkara tentang perkara yang baik, kita boleh ambil dari mana saja kan. Kalau yang baik bolehlah kita ambil, dan perkara ini tidak bertentangan dengan agama kita. Nah, ada satu lagi berkenaan dengan riwayat hadis nih. Yang masyhur dalam kitab-kitab fiqh, hadis ini bincang pertama tentang ahli Kuba. Yang kedua, masyhur juga dalam kitab fiqh bahwa hadis ini berbincang tentang berbincang tentang dihimpunkan antara air dengan batu. Jadi kita dalam kitab fiqh dikatakan bahwa sunat menghimpun antara batu dengan air sekali dalam beristinja. Dan dalilnya adalah hadis nih, yaitu Nabi bertanya kepada ahli Quba, wahai ahli Quba, kenapa Allah puji engkau dalam suka bersuci? Mereka menjawab, kami suka beristinja dengan batu, kemudian dilanjutkan dengan air. Nah, riwayat yang menyebutkan batu dan air sekali itu adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah disebutkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnad dia, dan beliau katakan tidak kuat.
qala Bazar la na'lamu ahadan rawahu 'an az-Zuhri illa Muhammad ibn Abdul Aziz wala anhu illa ibnu. Jadi ada tafarrud dalam periwayatan hadis tersebut daripada Zuhri. Nah, Imam Nawawi juga dalam Syarah Muhadzab ingatkan perkara ni. Apabila dia biasa bincang tentang pandangan fuqaha Syafi'iyah dalam perkara ini, dan masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah berhujjah dengan hadis ahli Quba yang beristinja dengan batu dan air sekali. Apa kata Imam al-ma'ruf fi turuqil hadis annahum kanu yastanjuna bil ma' wa laysa fiha annahum kanu yajma'una bainal ma' wal ahjar. Hadis yang ma'ruf kata Imam Nawawi adalah mereka istinja dengan air sahaja. Tak ada dalam riwayat tersebut yang menyebutkan pun antara air dengan batu sekali. Jadi Imam Nawawi sendiri ingatkan. Sebab kenapa? Masyhur di kalangan fuqaha pada sebelum Imam Nawawi. Riwayat yang lemah tu dan dijadikan hujah. Justru Imam Nawawi kritik perkara itu. Dan selepas Imam Nawawi, banyak lagi fuqaha masih gunakan hadis itu. Masih banyak lagi fuqaha gunakan hadis itu, dan kemudian katakan sunat adalah menghimpun antara batu dengan air sekali. Tapi menariknya lagi, As-San'ani dalam Subulus Salam, dia malah kritik Imam Nawawi. Maknanya hadis ini coba dipertahankan oleh Imam Nawawi. Beliau merumuskan yatahassalu min hadza kullihi anal istinja bil ma afdalu minal hijarah wal jam'u bainahuma afdalu minal kull ba'da sihhati ma fil ilmam. Jadi kesimpulannya kata San'ani, antara batu dengan air, mana yang lebih baik istinja? Air lebih baik. Antara air dengan himpun batu dengan air, mana lebih baik? Kata San'ani, yang afdal adalah himpun batu dengan air sekali. Sebab beliau mengatakan hadis ni disahihkan dalam Kitabul Ilmam. Tapi sekali lagi, kalau tengok taklil daripada Al-Bazzar, juga komen daripada Imam Nawawi, nampak betul bahawa hadis itu tak sahih. Dan Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Habir, Takhrij, beliau pun permasalahkan hadis itu. Yang masyhur, yang ma'ruf adalah riwayat macam ni, walaupun hadis ni itu sendiri masih mengandungi kelemahan tadi daripada Utbah bin Hakim dia kan. Tapi tetap juga ini lebih baik berbanding riwayat yang menyebutkan batu dengan air sekali. Okey. Hadis yang kedua, haddatsana Muhammad ibn Yahya. Qala haddatsana Wahab ibn Jarir. Qala haddatsana Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhabu li hajatihi. Anas bercerita bahawa Rasulullah SAW pergi untuk melakukan hajat. Fa atba'uhu ana wa ghulamun minna bil idawah. Saya dan satu budak yang lain. Jadi Anas masih kecil, dia suka iring baginda Nabi untuk pergi ke mana-mana, terutama untuk urusan perkara-perkara berkaitan dengan kebersihan dan lain sebagainya. Kata Anas, saya dan satu budak lain bawa dengan idawah, satu bejana air, satu bekas air. Fa idza qadha hajatahu nawaltuhul idawah fayastanji. Selepas buang air, saya akan bagi kepada Nabi bekas air tu, kemudian Nabi istinja dengan air. Ini menjadi dalil juga bahawa Nabi istinja dengan air. Hadis yang pertama menunjukkan Nabi cuma puji ahli Quba. Betul tak? Tak ada bukti bahawa Nabi buat. Hadis yang kedua, jelas Nabi buat. Dipuji, Nabi juga buat. Betul tak? Hadis yang kedua ni, tuan-tuan, dari segi aspek sanad dia lebih sahih daripada hadis yang pertama. Hadis yang kedua ni riwayat Bukhari dan Muslim. Rijal dia pun rijal yang sangat kuat. Hadis yang pertama mengandungi kelemahan. Itu riwayat daripada Utbah ibn Abi Hakim Al-Hamdani. Soalan, kenapa hadis yang lemah tu diletak di awal, hadis yang lebih sahih diletak di belakang? Padahal dia bukan bentuk taklil, betul tak? Ini hanya untuk menjelaskan
hukum, dan hukumnya adalah dua-dua sama, dia tak bertentangan satu sama lain, itu keharusan untuk beristinja dengan air. Ada jawaban? Biasanya kalau dia berhujjah, dahulukan yang sahih dulu, sahih baru yang kurang sahih itu tak. Kalau hujjah dia akan susun macam tu. Tapi kalau dari segi taklil dia akan dahulukan yang salah dulu baru yang betul, betul tak? Dari kalau nak jelaskan nasikh dan mansukh, am dan khas, dia akan dahulukan am lalu khas. Mansukh didahulukan lalu nasikh kemudiankan. Nah, kalau kita nampak dua hadis ni sama-sama digunakan untuk hujjah. Hujjah iaitu keharusan menggunakan air untuk istinja. Kenapa dia letak hadis yang lemah dahulu berbanding dengan lalu diikuti dengan hadis yang sahih? Cuma pandangan tuan-tuan alul hadis. Coba nak menguatkan. Kalau nak menguatkan dia akan dahulukan yang kuat lalu mutabaat lebih yang lemah, betul tak? Syawahid lemah. Itu biasalah mutabaat hujjah di depan kuat lalu kemudian hujjah yang mutabaat kurang kuat. Pelik kan, susah kan kalau nak faham logik ulama al-hadis terdahulu kan. Pandangan anda wallah alam itu kena nak cek. Pandangan anda adalah dia bukan berhujjah dengan hadis tu yang pertama anda perhatikan, dia bukan berhujjah dengan sanad hadis tu, tapi dia berhujjah dengan ayat Quran yang ada dalam hadis tu. Nampak tak? Ada ayat Quran di situ kan? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, walaupun diriwayatkan sabab nuzul dia dengan sanad yang lemah, tapi menurut dia lah hujahnya ayat Quran tu. Sabab nuzul hanya sokoman, berbanding Quran dengan hadis sahih, mana lagi Quran, that's why dia letakkan di awal. Hadis sahih yang kemudian diletakkan kedua. Dua-dua sahih. Kalau walaupun ini lemah lah hadis yang pertama sebab ada Utbah bin Hakim, ya lemah dari segi penjelasan sabab nuzul dia lemah. Akan tapi Quran dia, mana ada Quran lemah. Dia lebih kuat daripada itu. Justru dia isyaratkan kepada Quran, lalu kemudian dia bincang berikutnya adalah berkenaan dengan hadis untuk menunjukkan hadis dan Quran selari dalam Quran. Pandangan dia yang kedua. Dua-dua sama, dia bukan dua-dua berbeza. Hadis pertama bincang tentang harusnya istinja, yang kedua tentang harusnya istinja dengan air, betul kan? Dua-dua kan? Hadis pertama bincang pasal kelebihan suci. Hadis kedua menyokongkan itu buat. Jadi dua-dua synchronize. Tapi soalan kita adalah kenapa dia dahulukan yang pertama tu? Sebab dia nak ayat Quran yang ada di situ. Cara menyusun hujah dalam perkara itu. Dan ini hipotesis juga, tuan-tuan boleh setuju ke tak setuju, tapi terpulang. Tapi anda tetap pada pandangan anda bahwa susunan hadis dalam kitab Muntaqa ada makna. Dan makna tu mesti kita beristijaj, dia akan dahulukan yang kuat, lalu kuat, baru diikuti dengan yang kurang kuat. Dia akan disusun mengikut priority status kekuatan dia. Dan ada sebab bertanya-tanya kenapa dahulukan yang lemah ni di awal. Ya, kalau you tengok daripada sanad hadis. Tapi kalau tengok dari segi Quran yang ada di situ, yang dia nak coba ketengahkan bahwa istinja dengan air sebenarnya ada dalam Quran secara isyarat, dan isyarat itu hanya boleh dipahami menurut sabab nuzul, betul tak? Nah, walaupun sabab nuzul itu lemah, akan tapi Quran itu sendiri adalah terlalu kuat, ada dalil yang terlalu kuat, justru dia letakkan di hadapan, dilanjutkan dengan hadis berikutnya. Kalau macam yang hadis yang first ni kan dia dibawa ayat Quran, Allah menyukai orang suci. Saya rasa yang hadis kedua tu dia nak tunjuk yang cara bersuci paling baik dengan betul, itu pun dia ada cakap macam tu. Dia boleh artikan macam tu, bahwa yang pertama sebutkan secara mujmal, hadis yang kedua tafsir, sebab hadis fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran kan. Boleh juga dibuat kaedah macam tu.
Kaidah kita bahwa sekunan ada makna masih jaga juga kan. Ada orang bantah perkara itu kan. Sebab kalau kita tengok dalam berhujjah ada ulukan yang kuat, dulu baru yang lemah, ini jadi masalah sebab yang pertama lebih lemah berbanding yang kedua. Hadis yang berikutnya, al-qawlu 'inda al-khuruj min al-khala'. Hadis yang terakhir insyaallah sebab dah hampir pukul 5. Al-qawlu 'inda min al-khala'. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur. Qala haddatsana qala akhbarana Al-Qasim. Qala haddatsana Israil an Yusuf bin Burdah an abihi qala haddatsatni Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'it qala ghufranak. Al-qawlu 'inda al-khuruj min al-khala', ucapan yang dibaca ketika keluar daripada tandas. Beliau mendapatkan daripada Ishaq bin Mansur. Udah berkali-kali kita jumpa Ishaq bin Mansur Al-Kausaj, salah seorang guru Imam Bukhari dalam Sahih. Hashim bin Qasim juga rijal Bukhari. Hashim bin Qasim di gelaran di Al-Qaisar. Raja. Macam ada ini hadis, ada juga Al-Qaisar. Maksudnya adalah dia punya kebesaran, dia macam kebesaran seorang raja. Karena bapaknya, karena besar dan tinggi ilmu dia. Kalau ada hadatsana Israil, di situ Israil an Yusuf atau Israil ibnu Yusuf ibnu Abi Burdah. An Yusuf ibnu Abi Burdah. Israil an Yusuf ibnu Abi Burdah. Yusuf ke Yunus? Yusuf. Semua Yusuf. Buku semua ketebaan semua. Kita cari tabah yang lain. Nah, Israil dia adalah anak Yunus ibn Abi Burdah. Israil ibn Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Israil ibn Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. An Yusuf ibn Abi Burdah. Yusuf betul. Dia apa namanya? Yusuf bin Abi Burdah an abihi, daripada bapa dia Abu Burdah itu Abi Musa Al-Asy'ari. Qala haddatsatni Aisyah. Ada permasalahan sedikit berkenaan dengan Yusuf ini. Dikatakan Yusuf di Israel siqah, hujjah, imam. Yusuf ibn Abi Burdah lam yarwi illa an abihi. Yusuf bin Abi Burdah daripada ayahnya, dia hanya meriwayatkan daripada ayahnya saja. Apa maksudnya? Dalam ilmu mustalah kita sebut ruwatul muhdan. Ruwat muhdan maknanya perawi-perawi yang hanya meriwayatkan daripada satu orang saja. Lam yarwi illa an abihi, dia hanya meriwayatkan daripada satu orang saja. Justru perawi yang macam ni di kurang maklumat berkenaan dengan dia. Justru ramai yang lemahkan dengan alasan majhul. Sebab apa disebut majhul? Majhul ni dia bukan cuma berkaitan dengan siapa dia, identiti dia tak jelas. Berkenaan kalau identiti tak jelas, kita nampak macam siapa dia, ayahnya siapa. Mungkin Yusuf ayah dia tahu, orang tahu, tapi masalahnya adalah kalau riwayat sedikit, hanya meriwayatkan dari satu orang saja. Mana riwayatnya sedikit? Riwayat sedikit kita tak cukup maklumat untuk tahu bobotnya. Adalah mungkin okey. Dia ma'ruf, terkenal. Ayah dia tahu siapa dia, hidup dia macam mana. Tapi nak tahu dia babit macam mana? Babit kita kena cross check riwayat dia kan. Banding. Dan kalau hadis cuma 1, 2, 3, macam mana kita nak banding? Tak cukup maklum macam kita buat tesis. Kalau rujukan kita cuma 1, 2 buku, mana nak buat tulis tesis? Rujukan mesti banyak dulu, baru kita cukup maklumat untuk kita data untuk kita olah, baru kita keluarkan something yang bahasan yang bagus. Itu juga dalam perawi. Kalau dia riwayat banyak, kita boleh pastikan bobot macam mana. Kita akan kumpul riwayat dia 100 ke 200, kita cross check satu-satu, kita kaji satu-satu, kita boleh tahu dia silap berapa, betul berapa.
Tapi kalau hadis dia cuma 1, 2, 3 atau kurang daripada 10, mana kita boleh dia entahlah, dia tak cukup data untuk kaji betul. Kenapa? Dia tak banyak. Tak banyak. Nah, yang perkara ni yang menjadi salah satu sebab kenapa seorang perawi termasuk dalam kalangan majhul. Sekali lagi, majhul tak mesti nama dia tak jelas, info berkenaan dengan kehidupan dia tak jelas, tapi juga majhul adalah berkaitan dengan dhabit dia. Dhabit dia tak pasti lagi untuk kita dapatkan. Nah, begitu juga Yusuf bin Abi Burdah, diriwayatkan daripada ayah dia, justru susah kita untuk dapatkan ucapan para ulama berkenaan dengan status dhabitnya. Nah, walaupun begitu, Ibnu Hibban mengatakan dia thiqah. Wasaqah Ibnu Hibban maknanya apa? Ibnu Hibban sebut nama dia dalam kitab thiqah. Dan ini pun kita kena hati-hati juga. Tafsir Ibnu Hibban kita kena tengok dulu. Ibnu Hibban dalam kitab dia punya kitab besar namanya thiqah. Dia masukkan semua perawi-perawi di situ. Lalu kita akan ambil kesimpulan, maknanya setiap perawi yang ada dalam kitab thiqah adalah thiqah. Ya, itu secara umum mujmal macam itu. Akan tapi kita kena tengok manhaj Ibnu Hibban dalam kitab thiqah. Nah, kalau orang tersebut, biasanya lah, ini ringkasan dengan perbincangan Ibnu Hibban, kalau orang tersebut disebutkan oleh namanya oleh Ibnu Hibban dalam kitab, lalu dinilai oleh Ibnu Hibban thiqah, mustaqimul hadis, imam, itu oke gitu. Tapi kalau cuma setakat disebut nama saja, ada uraian yang lain, ulama selalu berpikir, Ibnu Hibban tahu kita tahu nih tentang dia nih. Jangan-jangan orang yang disebut nama saja tanpa ulasan dari Ibnu Hibban adalah termasuk kalangan yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di Mukadimah Siqat. Dia akan sebut siqah seseorang selagi mana tak nampak jarah. Jadi simpel aja, setiap mukmin siqah kecuali terbukti. Meriwayatkan hadis, walaupun hadis dia siqah, hadis dia sikit. Kalau dia riwayatkan hadis daripada seorang perawi, perawi pun siqah, guru yang diriwayatkan siqah, murid daripada perawi ini pun siqah, lalu hadis berkenaan tidak disokong, kandungan dia tidak gharib, tapi disokong oleh kandungan hadis-hadis yang lain, pun dikira sebagai siqah. Itulah pandangan Ibnu Hibban. Nah, menurut para ulama yang lain, kriteria macam ini adalah kriteria yang terlalu bermudah untuk menilai siqah. Justru derajat tausik Ibnu Hibban sering diperbincangkan, sama ada kita terima atau reject. Secara umumnya, kalau tausik Ibnu Hibban disokong oleh imam yang lain, terima. Kata Ibnu Hibban kata dia siqah. Lalu Abu Hatim kita jumpa kata siqah juga, oke lah, maknanya dia tak tasawul dalam perkara ini. Kenapa? Ada sokongan daripada Abu Hatim, sokongan daripada Ali al-Madini, sokongan daripada Bukhari dan lain sebagainya kan. Tapi kalau yang jadi isu, kalau Ibnu Hibban kata seorang ada siqah, yang lain tak cakap apa. Apalagi yang lain, Ibnu Hibban cakap siqah, yang lain kata dhaif. Itu jadi kita katakan Ibnu Hibban tasawul dalam perkara ini, itu tafsirnya tak diterima. Nah, Yusuf bin Abi Burdah dinilai siqah Ibnu Hibban dan juga Al-Ijli. Al-Ijli, setengah ulama melihat keadaan dia macam Ibnu Hibban juga. Dia termasuk dalam tasahul dalam meriwayatkan hadis. Setengah ulama yang lain mengatakan tak, Al-Ijli dia tak termasuk tasahul. Justru kalau Al-Ijli dengan Ibnu Hibban menilai siqah seorang perawi, adakah terangkat perawi itu atau tidak? Jadi perbincangan jarh ta'dil nanti kita bincang di tempat lain pada masa yang lain. Nah, secara amnya adalah kalaupun kita katakan Yusuf bin Abi Burdah ini tentuan tak jatuh ke dhaif, tapi dia pun tak naik ke derajat yang hadis ini taklah naik ke dalam hadis yang siqah sangat, dalam derajat yang sahih, derajat yang tinggi. Justru bolehlah kita cakap ini antara sahih dengan dhaif, sama ada kita gunakan istilah salih menurut Abu Dawud ataupun hasan menurut istilah mutaakhirin. Hadis
Jadi itu dibincang dari segi sanad ya, dari segi matan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaib qala ghufranak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada tandas, beliau akan mengucapkan doa yaitu ghufranak. Dan secara hukum lah kita katakan ya disunatkan keluar daripada tandas untuk mengucapkan doa, sebab di dalam tandas kita tak boleh buat apa-apa ibadah, betul tak? Nak baca Quran tak boleh, zikir pun tak boleh, dalam hati oke lah. Tapi justru ada beberapa masa di situ, terpulang berapa lama kita dalam toilet, ada yang 5 menit, mana 5 menit kita ada masa 5 menit daripada masa kita yang tak produktif, tambah pahala. Kalau entah lama sangat di toilet dalam 1 jam, mana ada 1 jam yang tak produktif dalam hidup kita, keluar kita rasa macam bersalah, betul tak? Masa berlalu begitu saja, ada penambahan pahala, justru kita minta ampun, ghufranak, minta ampun ya Allah. Maknanya sebagai seorang muslim, masa itu penting, betul tak? Dan setiap saat mesti ada mesti ada keuntungan yang dia kena produce. Apabila berapa menit bahkan berapa saat kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita patut untuk bersedih dan patut untuk merasa menyesal, walaupun dalam toilet kita bukan salah kita, memang itulah nature, call itu ada punya nature atau macam tu. Justru di luar perkara lain ini ingatkan kita juga bahwa jangan suka buang-buang masa. Kalau dalam toilet pun kita merasa macam salah, padahal itulah satu kemestian. Apalagi kita pergi ke internet, lalu habiskan masa untuk perkara yang tak penting, akhirnya tesis tak siap-siap. Sepatutnya adalah keluar daripada internet dan cakap ghufranak ya Allah. Ya Allah, saya minta ampun. Kenapa habiskan masa dan tak ada apa-apa? Ghufranak juga. Sebab sepatutnya macam itulah. Sebab ini perkara kita buang-buang masa untuk perkara yang tak produktif. Oke. Kita kias. Itu istinbat ana. Nanti kena boleh tulis itu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada masa akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.